Hai semuanya, berjumpa lagi dengan Cikgu Penny dalam Sains Tingkatan 1, Bab 2, Sel sebagai unit asas hidupan. Hari ini kita masih lagi di dalam topik yang sama, iaitu 2.1, Sel, Struktur, Fungsi dan Organisasi, bahagian yang kedua. Hasil pembelajaran kita untuk hari ini adalah menjelaskan dengan contoh ciri-ciri organisma unisel dan multisel bagi kedua-dua haiwan dan tumbuhan, membezakan jenis dan fungsi sel haiwan dengan sel tumbuhan, mengkonsepsikan pembentukan suatu organisma mengikut urutan tahap organisasi, mengagumi dan menghargai kewujudan pelbagai organisma. Mari kita lihat organisma unisel dan multisel dahulu. Organisma terdiri daripada dua, iaitu organisma unisel dan organisma multisel. Uni bermaksud satu, maknanya organisma unisel adalah organisma yang terdiri daripada satu sel sahaja. Multi bermaksud banyak. Multisel maksudnya organisma yang terdiri lebih daripada satu sel. Walaupun organisma unisel terdiri daripada satu sel sahaja, organisma ini masih boleh menjalankan semua proses kehidupan seperti pertumbuhan dan pembiakan. Manakala organisma multisel terbentuk daripada pelbagai jenis sel dan setiap sel mempunyai struktur yang berbeza dan menjalankan fungsi badan tertentu. Mari kita lihat contoh organisma unisel. Organisma unisel kita boleh pecahkan dia kepada haiwan dan juga tumbuhan unisel. Contoh organisma unisel dalam alam haiwan ialah amoeba dan paramecium yang hidup di kawasan berair. Contoh organisma unisel alam tumbuhan pula ialah Chlamydomonas. Tahukah kamu bahawa ada sejenis organisma unisel yang mempunyai kedua-dua ciri tumbuhan dan haiwan? Organisma ini adalah Euglena. Euglena boleh membuat makanan sendiri dengan cahaya matahari seperti tumbuhan dan boleh bergerak seperti haiwan. Organisma unisel juga dikenali sebagai organisma seni ataupun mikroorganisma kerana ia tidak boleh dilihat menggunakan mata kasar tetapi boleh dilihat menggunakan mikroskop. Sekarang kita lihat organisma multisel. Contoh organisma multisel ialah Hydra, Spirogyra, Mucor, bunga raya iaitu tumbuhan, manusia dan arnab iaitu haiwan. Mari kita lihat jenis dan fungsi sel haiwan. Kita lihat jenis sel haiwan dahulu. Sel haiwan terdiri daripada beberapa jenis sel, iaitu sel epitelium, sel saraf, sel darah merah, sel otot, sel darah putih dan sel pembiakan. Kita lihat fungsi setiap satu sel tersebut. Sel epitelium membentuk lapisan yang melindungi organ badan. Sel ini juga merembeskan mukus. Sel otot adalah sel yang mengecut dan mengendur yang boleh menyebabkan pergerakan. Sel darah merah pula adalah sel yang tidak mempunyai nukleus. Dia mempunyai bentuk cakradwi cekung untuk menambah luas permukaannya. Mengandungi hemoglobin yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh badan. Selain daripada itu, fungsi lain bagi sel darah merah ialah mengangkut karbon dioksida dari sel di seluruh badan balik semula ke peparu. Seterusnya adalah sel darah putih. Sel darah putih berubah bentuk untuk mengelilingi partikel asing dan memusnahkannya. Sel darah putih ini fungsinya adalah untuk melindungi badan kita daripada diserang oleh bakteria dan juga virus. Sel saraf mempunyai gentian panjang yang berperanan untuk membawa maklumat dalam bentuk impuls ke seluruh badan. Dan yang terakhir sekali adalah sel pembiakan. Sel pembiakan yang terdiri daripada sel sperma dan juga sel ovum membawa bahan genetik daripada lelaki bagi sel sperma dan perempuan bagi sel ovum. Seterusnya kita lihat jenis dan fungsi sel tumbuhan. Jenis sel tumbuhan terbahagi kepada 4, iaitu sel epidermis, sel palisad, sel pengawal dan sel berambut akar. Kita lihat fungsi sel tumbuhan tersebut. Yang pertama adalah sel epidermis. Sel epidermis berfungsi untuk mengurangkan kehilangan air, membolehkan pertukaran gas dan penyerapan air dan nutrien. Sel palisad pula mengandungi klorofil untuk menyerap cahaya dan menjalankan proses fotosintesis. Mari kita lihat sel pengawal pula. Stoma merupakan liang seni di antara sepasang sel yang disebut sel pengawal. Stoma biasanya terbuka pada siang hari untuk menjalankan proses fotosintesis. Stoma tertutup pada malam hari atau semasa tumbuhan kehilangan banyak air pada hari yang panas. Sel pengawal ini mengawal pembukaan ataupun penutupan stoma. Seterusnya adalah sel rambut akar. Sel rambut akar yang banyak meningkatkan luas permukaan untuk menyerap lebih banyak air dan nutrien dari tanah. Kita lihat pembentukan suatu organisme. Ini adalah urutan organisasi sel. Sel-sel dengan fungsi yang spesifik bergabung membentuk tisu, kemudian tisu-tisu pula bergabung membentuk organ, organ-organ pula bergabung membentuk sistem, dan pelbagai sistem pula akan bergabung membentuk suatu organisme. Jadi organisasi sel membentuk organisme multisel. Mari kita lihat organisasi sel dalam organisme.
Yang pertama di dalam haiwan. Contoh di sini adalah sel epitelium. Sel epitelium bergabung antara satu sama lain menghasilkan tisu epitelium. Tisu epitelium tadi akan bekerjasama dengan tisu lain untuk menjalankan satu fungsi membentuk organ. So, contoh organ di sini adalah perut. Perut terdiri daripada tisu otot, tisu epitelium dan tisu saraf. Beberapa organ yang mempunyai fungsi yang berkaitan akan bekerjasama untuk membentuk satu tujuan tertentu, membentuk sistem. Contoh di sini adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri daripada beberapa organ iaitu mulut, esophagus, perut, usus kecil dan usus besar. Dan sistem-sistem yang terdapat di dalam badan kita tadi akan bekerjasama untuk menghasilkan organisma yang dapat berfungsi dengan baik. Contoh di sini adalah kita sendiri iaitu manusia. Kita lihat contoh di dalam tumbuhan pula. Sel yang kita gunakan di sini adalah sel epidermis. Apabila sel epidermis bergabung, ia akan menghasilkan tisu epidermis. Tisu-tisu epidermis tadi akan bekerjasama dengan tisu-tisu yang lain membentuk organ. So, daun adalah salah satu contoh organ yang terdapat pada tumbuhan. Kemudian, beberapa organ tadi, contohnya kalau pada tumbuhan, daun, batang dan akar akan bekerjasama membentuk sistem pengangkutan. Semua sistem pada tumbuhan tadi akan bergabung dan menghasilkan organisma iaitu pokok. Demikian tadi adalah urutan organisasi sel dalam haiwan dan tumbuhan. Terlihat sistem dalam badan manusia. Terdapat pelbagai sistem yang menjalankan fungsi utama dalam badan manusia. Setiap sistem terdiri daripada beberapa organ yang bekerja secara bersepadu untuk melakukan sesuatu fungsi khusus. Fungsi semua sistem mesti berkoordinasi supaya manusia dapat hidup dengan sempurna. Tahukah kamu bahawa badan manusia terdiri daripada 11 sistem, iaitu sistem integumen, sistem rangka, sistem otot, sistem saraf, sistem peredaran darah, sistem endokrin, sistem limfa, sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem perkumuhan dan sistem pembiakan. Mari kita lihat satu persatu. Sistem perkumuhan yang terdiri daripada kulit, peparu dan ginjal menyingkirkan bahan buangan yang berlebihan daripada badan. Sistem rangka pula terdiri daripada tengkorak dan tulang yang menyokong badan dan melindungi organ dalaman seperti peparu dan hati. Sistem limfa pula terdiri daripada limfa yang mengalirkan bendalur limfa ke dalam saluran darah untuk mempertahankan badan daripada jangkitan bakteria, virus dan lain-lain. Sistem pencernaan pula terdiri daripada mulut, esophagus, perut, usus kecil dan usus besar. Berfungsi untuk memecahkan bahan makanan kompleks kepada yang lebih ringkas untuk membolehkan penyerapan oleh badan. Sistem otot pula terdiri daripada otot dan membantu pergerakan badan dan organ dalaman. Sistem integumen terdiri daripada kulit, melindungi badan daripada kekeringan dan mengawal suhu badan. Sistem yang seterusnya iaitu sistem saraf terdiri daripada otak, saraf tunjang dan saraf. Sistem ini membawa maklumat dari otak ke seluruh badan dalam bentuk impuls. Seterusnya adalah sistem peredaran darah yang terdiri daripada jantung dan salur darah. Sistem ini mengangkut oksigen, nutrien dan hormon yang diperlukan ke semua bahagian badan. Sistem respirasi terdiri daripada hidung dan peparu, mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari sel ke dalam badan. Sistem endokrin pula terdiri daripada kelenjar pituitary, thyroid, adrenal, pankreas, ovary dan testis. Sistem ini menghasilkan hormon untuk menyelaraskan tindak balas dalam badan. Dan sistem yang terakhir sekali adalah sistem pembiakan yang terdiri daripada ovary bagi perempuan, manakala bagi lelaki, testis dan juga zakar. Sistem ini menghasilkan sperma dan ovum untuk pembentukan zuriat. Organisasi sel membentuk pelbagai organisma. Jadi kita sepatutnya bersyukur kerana kita dikurniakan Tuhan dengan pelbagai organisma yang memberikan manfaat kepada kita. Sekian dulu topik kita pada hari ini. Jumpa lagi di dalam topik yang seterusnya iaitu 2.2 respirasi sel dan fotosintesis. Semoga sehat selalu.